Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ini jelas nak kongsi tentang kamera yang sesuai ataupun bajet kamera untuk terutamanya untuk beginner, untuk orang baru yang mula berjinak-jinak dengan fotografi. So kepada yang sesiapa yang tak nak dengar penjelasan lanjut ataupun orang kata apa, kebanyakan orang sekarang nak cepat kan. Maksudnya dia nak tahu, tak payahlah abang simpan panjang-panjang kan, just bagi tahu je lah kamera model apa yang bagus lah, saya nak terus beli je kan. Okey. Siapa yang malas nak dengar penerangan yang agak panjang, okay, saya ringkaskan. Saya suggest lah 3 kamera. Tapi brand yang sama dua brand yang berbeza lah untuk beginner iaitu kamera Canon 1500D. Harga dia lebih kurang 2200 macam tu dengan kit lens 18-50mm. Canon 1500D. Lagi satu Canon 3000D. Ni 3000D ni dia murah sikit lah, dia bawah 2000. Mungkin 1008, 1007. Tengok kedai lah kita boleh dapat dengan harga 1008 ataupun 1007 ataupun 1009 paling tinggi ni kita boleh dapat kit lens 18-55mm. Kadang-kadang ada setengah kedai tu dia bagi offer tripod, back camera dan mungkin card, SD card ke apa kan. Lagi satu kamera yang sebelah sajalah Nikon D3500. Ni dia pun datang dengan kit lens 18-55mm. Ketiga-tiga kamera ni harga dia lebih kurang sajalah, cuma yang ni apa, Canon 1500D tu harga dia lebih 2200 macam tu. Nikon D3500 tu harga dia pun dalam 2200 macam tu. Dia kadang-kadang ada setengah kedai tu dia ada offer dengan tripod semua sekali lah. Canon 1500D 24 megapiksel, 24.1. Nikon pun yang D3500 pun 24.1 megapiksel. Cuma Canon yang 3000D tu 18 megapiksel. Sebenarnya tak banyak beza sangat lah. 18-24 tu kira dah 18 tu pun dah kira okey lah. Cuma kalau kita nak reduce kan ataupun bajet kita kurang daripada 2000, maksudnya kita malah nak tambah lagi, saya suggest untuk Canon 3000D tu lah. Tapi kalau boleh lah, kalau tak rushing kan. Biasanya kalau kita baru nak belajar kamera, benda ni tak rushing tau. Kenapa nak rushing kan? Maksudnya orang yang rushing ni kalau dia dah tahu dah nak guna kamera tu kan. Ni kena orang, kita pun baru masih lagi dalam peringkat nak belajar, nak mengenali DSLR ataupun kamera fotografi kan. Tiba-tiba nak rushing beli kamera, kenapa kan? So kepada yang nak cepat tu, maksudnya malas nak dengar cerita yang ataupun sembang saya yang agak panjang ni, boleh saja fokus kepada 3 jenis kamera ni lah. Canon 1500D, Canon 3000D ataupun Nikon D3500. Semua ni datang dengan kit lens 18-55mm. Cuma Canon orang kata 3000D ni dia murah sikit lah, dalam 18 1900 macam tu, bawah 2000. Yang dua lagi tu dalam 2200, 2003, 2200 pun boleh dapat lah kalau kita rajin cari lah. Okey. Untuk penjelasan yang panjang, okey, ini adalah Nikon D70S ni, 6 megapiksel ni adalah kamera digital pertama yang saya beli. Sebab masa tu dalam peralihan daripada filem kepada digital lah. Sebelum tu saya pakai Nikon FM2 filem lah kan. Nikon D70S ni 6 megapiksel, crop factor body, maksudnya bukan full frame. Dan masa tu boleh dikatakan antara yang murah lah mampu milik kan. Walaupun harga dia bukanlah murah sangat, tapi itu saja yang agak murah waktu tu berbanding dengan model-model lain yang lebih mahal lah kan. Sekarang ni banyak model kamera, sama ada DSLR ataupun mirrorless. Mirrorless lah cerita. DSLR ni masih lagi ada viewfinder ni, mirrorless kan. Dia datang dengan, ada setengah tu dia tak ada viewfinder, ada setengah tu macam compact, tapi dia masih boleh tukar-tukar lens. Dia tak ada viewfinder dia ataupun tempat nak tengok kita ambil gambar tu dekat skrin dia saja. Maksudnya kita ambil macam ni kan, kita tekan shutter, kita fokus pun kita boleh touch macam ni je. So saya tak suggest macam tu lah untuk beginner lah. Pasal apa, kadang-kadang benda yang macam tu dia tak stabil sangat tu kalau kita pegang macam ni kan. Contoh nak ambil gambar, kita pegang macam ni tengok kan. Kalau untuk video je, kalau fokus kita untuk video okey. Tapi kalau fokus kita lebih kepada memang fotografi still, saya suggest juga kamera yang masih ada viewfinder macam ni lah. Pasal ada setengah mirrorless tu. Ni kalau kita nak beralih pada topik yang tadi tu kan, pilihan kamera terbaik untuk beginner tu kan. Kalau kita nak fokus pada still fotografi lebih daripada video, saya suggest carilah kamera yang masih lagi ada viewfinder macam ni. Pasal benda macam ni, ada viewfinder macam ni, kita lebih fokus lah. Lagipun mata kita lebih tertupu kepada benda yang dalam frame tu, berbanding dengan kalau kita tengok macam ni ada banyak gangguan-gangguan lain lagi yang mungkin boleh
mengganggu tumpuan kita lah kan, pegang macam ni kan. Lagi satu benda macam ni dia macam, mungkin kalau kita boleh pegang pakai shutter speed yang laju lah kan, tapi macam kurang stabil lah kalau kita nak ambil gambar macam ni kan. Tengok macam ni ambil gambar kan, macam boleh lah tapi macam tak kena sangat lah. Macam banyak gangguan lain yang dekat luar ni. Macam kalau kita yang ada viewfinder ni, kita boleh fokus betul-betul tengok dan lagi stabil kita pegang. Sebab macam ni lah tangan kita dekat dada kita, kita press shutter sini seluar, kita framing betul-betul baru kita tekan lah. Dia lebih stabil lah, boleh mengurangkan kesan blur gambar akibat shaking lah, berbandingkan kamera yang mirrorless yang banyak jenis macam ni kan. Yang ada setengah tu dia tak ada viewfinder pun, memang dia electronic viewfinder je. Tengok macam ni je. Ni kamera digital pertama saya beli. Kemudian saya beli Nikon, Canon. Ni Nikon, ni Canon. Maksudnya saya pernah guna dua platform ni. Sony saya tak pernah guna, Olympus saya tak pernah pergi guna, Fuji saya pernah guna lah, ada compact Fuji tu. So untuk yang seperti itu tadi kalau tak nak dengar benda ni, dia dah tahu dah model apa yang nak beli kan. Semua tu kelebihan dan kekurangan dia tak banyak. Kelebihan dan kekurangan dia semuanya bergantung kepada kita, sejauh mana pengetahuan kita tentang fotografi dan sejauh mana kesanggupan kita untuk belajar fotografi lebih daripada orang kata framing saja kan. Maksudnya mengenali fotografi tentang cahaya, terutamanya tentang segitiga exposure tu, iaitu kaitan tentang ISO, aperture dan shutter, dan bagaimana gabungan ketiga-tiga benda ni, ISO, shutter dengan aperture ni, boleh menghasilkan gambar yang bagus, ataupun kita boleh gunakan ketiga-tiga gabungan ni untuk menghasilkan gambar yang kreatif. So untuk tambahan lagi kepada yang beginner ni, dia kena tahu minat dia tu. Sebenarnya kebanyakan orang kan, baru bila dia mula nak start dalam bidang fotografi ni, ataupun tengok kawan-kawan dia minat kan, dia tak tahu dia minat dalam bidang apa tu. Maksudnya dia minat ambil gambar burung ke, gambar landscape ke, gambar street ke, human interest ke, gambar jenis macam photojournalism ke, dia pun tak tahu. Kebanyakan orang tak tahu. Macam saya sendiri dulu pun tak tahu. Asal-asalnya saya minat landscape. Asal-asalnya memang saya minat landscape pasal masa sekolah dulu saya minat tengok rancangan National Geographic kan, tengok orang masuk hutan, keluar hutan, pergi safari sana kan, ambil gambar kehidupan liar apa semua kan. Asalnya saya minat landscape. Banyaklah juga saya ambil gambar air terjun lah, gambar bangunan pun ada kan. Antara tempat pertama yang saya pergi tu, masa lepas dapat kamera tu, saya pergi Dataran Merdeka apa semua. Lepas tu saya jadi boring lah pasal landscape ni macam, lihat ni masing-masing lah kan. Yang jenis minat landscape tu jangan buat kecam saja kan, dia macam kosong tau. Kalau saya ambil landscape pun mesti saya nak tunggu ada kehadiran orang tau. Macam contohlah kalau saya ambil gambar pemandangan di gunung kan, saya mesti nak tunggu ada subjek lalu, sama ada orang ke ataupun yak ke, kambing ke, lembu kan, dia mesti ada benda lain selain daripada landscape yang kosong. Ada setengah orang pula dia memang nak landscape kosong. So ni benda ni kita kena explore tau. So ada setengah orang dia kata kalau dia ada duit banyak kan, maksudnya duit bukan jadi masalah macam yang tadi saya bagi tahu tadi tu, model yang untuk beginner, pasal nak dapat yang murah lagi pada bawah 1000 memang payah lah kan, kecuali second hand lah kan. So kalau kita ada duit contohlah modal 5000 kan, perlu tak kita beli model yang semi ataupun semi pro lah kan, harga dalam 5000 ke atas lah kan. Maksudnya kita ada duit tu tak jadi masalah tu. Maksudnya kita tak perlu kumpul, memang gaji kita ada income lebih lagi kan, kita boleh beli. Dia tak nak beli yang entry level, maksudnya nak beli yang advance sikit lah. Kalau yang pro modi tu mungkin dalam 20,000 lebih kan. Cadangan saya baik beli yang murah dulu lah, bukan apa. Ini untuk orang yang zero knowledge pasal fotografi tau. Maksudnya dia just tahu nak ambil gambar saja. Dia tak tahu tentang exposure, tak tahu tentang aperture, tak tahu tentang shutter. Pasal untuk belajar benda ni makan masa, boleh kata berbulan-bulan jugalah untuk tahu benda tu. Pasal untuk mengetahui tentang exposure, shutter, segitiga exposure tu, maksudnya shutter, aperture dengan ISO tu, mungkin kita boleh belajar sebulan, 2 ataupun 2-3 bulan kan. Tapi untuk belajar tentang fotografi, apa benda yang kita nak, apa benda yang kita perlu, dia ambil masa mungkin bertahun-tahun. So kalau kita ada modal, ramai je member saya ada modal, ada duit kan, beli kamera yang agak high end 5,000 ataupun total 7-8,000 ataupun 10,000 dengan lens sekali, tapi tak fully utilize tu, tak gunakan sepenuhnya. Pasal dia pun tak tahu nak ambil gambar apa. Lagi tu dia pun masih orang kata terkial-kial tu, masih tak tahu function sebenar kamera tu ataupun kemampuan sebenar kamera dia tu. Dan padahal kamera yang dia beli tu agak high end tu, boleh guna macam-macam, boleh buat time lapse, movie, mungkin boleh shoot 10 frame per second ataupun lebih daripada tu kan. Tapi yang dia guna untuk ambil gambar santai-santai saja. Bagi saya macam tak berbaloi lah maksudnya.
Yelah, ni duit masing-masing lah kan. Duit aku pun suka lah aku nak beli kamera mahal ke murah kan. Kau susah apa, bukan aku minta duit kau kan. Memanglah betul, tapi macam agak membazir lah. Pasal kita tak, orang kata, fully utilize dia punya kemampuan tu. Berbeza dengan orang lain yang memang dia dah pakar ataupun dah memang mahir dalam bidang fotografi tu. Dia beli kamera harga RM10,000 ke RM5,000 ke. Maksudnya dia nak upgrade daripada model yang murah tu kepada model yang mahal. Dia dapat saja kamera tu, dia pegang mungkin dalam seminggu dua untuk familiar kan, benda betul-betul tu, dia dah boleh fully utilize ataupun dah fully boleh guna kemampuan sebenar kamera tu. Dia boleh guna ambil gambar sport, dia boleh guna untuk ambil gambar candid ke gambar macam-macam dokumentari kan. Pasal dia tak ada perlu nak belajar lagi. Ada setengah orang kata kenapa nak buang duit kan, beli kamera entry level lepas tu dah pandai beli lagi satu lagi kamera mahal kan. Dia memang proses dia memang macam tu. Macam saya mula-mula dulu saya beli yang ni D70S. Ada modal sikit barulah saya beli Canon 5D Mark II ni. Pasal ni beza dia 20 megapiksel lebih ni, tak ingat berapa, 25 ke 24 ataupun lebih 20 lah. Yang D70S ni 6 megapiksel. Lagi satu Canon ni dia full frame. Waktu tu lah kan. Dah sekarang ni kita tak perlu lagi nak beza-bezakan antara full frame dengan non full frame. Walaupun masih ada beza, tapi dari segi kualiti dia tu, kualiti full frame dengan non full frame ataupun kualiti non full frame, kamera yang bukan full frame sekarang jauh lebih bagus daripada kualiti non full frame 10-15 tahun dulu. Jadi dia tak ada isu sangat lah, maksudnya beli full frame lagi bagus daripada non full frame. Memang betul lah lagi bagus, tapi bagus itu kita bukan nak nampak sangat tau. Maksudnya kalau kita hantar gambar tu kepada magazine ni sebelah page ni dia print dia print gambar daripada bukan full frame je kamera, sebelah lagi dia print gambar yang daripada full frame kamera. Subjek yang sama, kita tak boleh nak beza pun. Maksudnya mata kasar kita tak boleh nak beza pun. Ni kamera full frame, ni kamera full frame hasil dia macam ni, kamera non full frame hasil dia macam ni. Kita tak dapat nak beza pun. Pasal sekarang ni banyak lens yang dibuat untuk non full frame, banyak juga lens dibuat untuk full frame kan. Memang dia buat hal macam ni, DX ni dia buat untuk memang untuk buat non full frame kan. So maksud saya tu, kalau sebelum kita beli kamera, ni maksudnya kalau yang betul-betul nak study tentang fotografi kan, kita kena tanya diri kita dulu, kita ni sebenarnya minat fotografi ni ke arah mana? Nak buat duit ke ataupun hobi ke atau suka? Kalau kita nak buat duit pun, nak meniaga secara online kan, meniaga secara online, nak ambil gambar produk ke apa kan, baju ke apa kan. So benda tu kita kena tengok juga. Ramai je orang yang meniaga online sekarang ni, dia guna smartphone je, boleh je hasilkan pendapatan yang beribu-ribu kan. So tak ada masalah pun benda tu. Bergantung kepada barang yang kita ambil, barang yang kita jual je lah kan. Dia bukannya mesti kalau berniaga online tu kita mesti dapatkan kamera yang harga 4-5 ribu, beli lighting studio apa semua tu, barulah hasilnya kita jual. Itu bab lain. Bab nak meniaga online apa semua tu, itu ada bab marketing gitu kan. So sebelum beli tu, laburkan duit untuk beli kamera tu, tanya dulu diri kita, sebab apa kita nak beli kamera. Why? Benda why ni yang malah orang nak dengar kan. Tambah-tambah budak-budak minta maaf cakap lah, budak-budak baru kan, semua benda ni malah, terutama generasi orang kata TikTok ataupun Twitter yang jadi nak cepat ni kan. Dia tak nak tahu tentang why ni semua kan. Saya nak tahu bang, kamera apa yang bagus, cakap pakai kamera ni, nanti saya beli. Saya tak nak tanya why, kenapa nak beli tu, merepek-repek yang tak nak dengar. Sebenarnya benda tu penting. Sebab tu ramai orang, kawan-kawan saya sendiri pun ada, beli kamera pakai 2-3 tahun lepas tu jual. Sebenarnya dalam 2-3 tahun dia tak pakai pun. Banyak simpan dalam tripod kan. Dia tak pakai. Orang yang betul-betul minat foto ni, setiap minggu dia akan keluar ambil gambar. Setiap minggu tau. Nak kata hari-hari tu mustahil lah, pasal dia ada kerja lain. Kalau yang profesional ataupun yang memang kerja dia fotografer di office, di jabatan ke, di swasta ke, memang hari-hari lah kan. Ni yang minat fotografi ni, kalau sebulan sekali pun jarang keluar, bagi saya tak baloi lah nak beli DSLR kan. Lagi satu, takkanlah kita pergi kedai hari ni, pergi kedai contohlah kalau di KL dia pergi Pertama ke, pergi dekat Loyat ke, beli kamera, minggu depan dah berani ambil job wedding ke, job ni kan. Itu macam tak masuk akal lah kan. Cepat sangat belajar macam tu kan, walaupun kamera ni auto kan. So kepada yang nak buat duit tu, nak ambil wedding ke, nak ambil corporate shot ke, function ke, event di hotel kan, at least paling kurang pun habiskan masa setahun untuk belajar fotografi. Ni sama aja nak belajar secara formal, pergi kursus yang berbayar yang di Facebook pun banyak, ataupun nak ikut kawan-kawan kan. So at least setahun tau. Itu paling minima tu. Jangan kita beli kamera, belajar sikit-sikit, tengok YouTube sikit-sikit kan, dah
ambil job wedding, ambil job corporate apa semua tu kan. Lepas tu gambar hancur kan. Bila gambar hancur tu kadang-kadang yang dapat kesan tu di kalangan peminat fotografi atau di kalangan fotografer juga kan. Orang akan kata, tengok Muhammad ni ambil gambar tak apa-apa kan, cas macam ni. So yang dapat nama buruk fotografer secara keseluruhan je lah. Padahal dia melibatkan hanya beberapa individu sajalah kan. So tak salah dalam keadaan sekarang ni, memang ramai orang yang orang kata apa, cuba dapatkan pendapatan sampingan dengan fotografi kan. Kita faham. Cuma janganlah tanya kamera apa yang bagus untuk beginner, beli keluar modal, pergi kedai, pergi pertama komplek lah contoh cari kamera kan. Bayar RM2,000, tengok YouTube 2-3 YouTube, bulan depan dah berani ambil job wedding ke apa kan. Itu rasanya memang ada orang buat macam tu kan. Tapi itulah kita tanya lah sebab apa kita minat fotografi kan. Macam saya beli foto ni, awal-awal saya beli D70S ni ataupun FM2 tu, bukan pasal saya nak buat duit ke nak shoot wedding ke, tak. Saya beli kamera FM2 sebelum tu memang saya minat sendirilah. Minat ambil gambar tu macam saya beritahu, nature, landscape, saya pergi. Dah setahun, 2-3 tahun saya ambil gambar tu. Di kalangan pakcik-makcik, saudara mara tahu yang saya ada kamera tu, dia orang minta saya ambil gambar wedding kan. Lepas tu dia tengok gambar wedding tu, dia beritahu kawan-kawan dia, beritahu adik-beradik dia, barulah saya ambil gambar wedding saudara mara dia yang terdekat, dan lepas tu kawan-kawan pula. Pasal dia tahu saya ada kamera dan saya boleh ambil gambar kan. Bukannya saya ada kamera, belajar 2-3 bulan beritahu dengan orang, aku kalau ada job wedding tu beritahu aku kan. Tak ada, dia tak macam tu. Sebab asal-asalnya masa saya beli tu bukan tujuan untuk buat wedding. Itu bukan tujuan untuk cari duit. Asal-asalnya sebab saya berminat. Saya minat ambil gambar. Saya suka rakam. Macam tu lah, gambar pemandangan lah sebegitu tu kan. Gambar pemandangan air terjun lah, sungai apa semua kan. Lama-kelamaan saya dah jumpa minat saya sebenar, iaitu human interest lah. Lebih kepada human interest ataupun portrait lah. Itulah dia, orang kata apa, perkongsian ringkas saya kali ni. Pasal dah banyak kali dah saya buat kan. So kalau kepada sesiapa yang masih lagi bertanya kamera apa yang bagus tu, dia bukan bagus lah, maksudnya yang sesuai untuk beginner, yang saya bagi tahu model 3 model tadi tu. Kenapa bukan Sony ni saya tengok harga dia agak tinggi, agak mahal kan. Fuji pula saya tak biasa dengan Fuji. Olympus pun saya tak biasa sangat. Yang saya biasa 2 model ni saja. You boleh, saya dah bagi tahu model tu, boleh Google tengok apa spek dia tu. Lagi satu saya nak bagi tahu, kita jangan terlalu detail sangat banding spek tu, pasal beza dia tak banyak sangat. Ada setengah tu ISO dia lebih tinggi kan. Ada setengah tu shutter dia, count dia lebih tinggi. Ada setengah tu bateri dia boleh tahan. Benda-benda tu bagi saya minor. Benda-benda yang kecil tu. Yang penting sekali kita kena belajar tentang fotografi tu. Macam mana cara nak ambil gambar tu. Jangan nak serabut sangat kepala. Tetapkan berdiri, okay, aku minat Canon, aku nak beli Canon. Aku minat Nikon, aku nak beli Nikon. Okay, model tu. Beli saja. Dah beli tak payah nak compare. Tak payah nak compare dia punya spek tu kan. Pasal in the end, orang kata macam Mak Saleh, in the end kan, konten ataupun gambar yang kita rakam tu yang akan membezakan gambar kita dengan gambar orang lain, bukan kamera. Macam ni D70S ni saya pernah guna sebagai backup kamera, mengambil gambar pertabalan, istiadat pertabalan Seri Paduka Bagi di Pertuan Agong. Gambar pemimpin negara pun, event-event negara pun banyak saya pakai D70S ni. Sebab apa? Bila kita pergi assignment, walaupun jabatan ada kamera, saya bawa juga kamera sendiri ni D70S ni, sebab kadang-kadang kamera jabatan habis bateri ke, dia malfunction kan. So ada event-event tertentu saya pakai backup. Memang saya pernah ambil gambar istiadat pertabalan, gambar lantikan Perdana Menteri pun saya pernah guna D70S ni. So tak ada masalah tentang apa ni, kamera tu bagus ke tak bagus. Dan macam saya bagi tahu dalam perkongsian sebelum ni, saya pernah bawa ke Gunung Kinabalu guna kamera ni. Lagi satu, kita janganlah kita beranggapan, kita tengok contohlah, kita tengok orang tu pakai kamera canggih kan, kamera harga RM5,000, modal sekian-sekian, tengok gambar-gambar dia power, kita pun beranggapan kalau kita beli kamera tu, gambar kita pun jadi sehebat macam dia. Benda tu agak mustahil lah kan. Cuma perasaan kita je rasa macam tu. Sebenarnya yang membezakan individu tu dengan kita bukan pasal kamera tu, tapi adalah lebih kepada pengalaman ataupun ilmu dia tu. Orang kata person behind kamera tu. Okay lah, kalau ada apa-apa benda lagi yang tak clear yang boleh tanya je lah, saya insyaAllah ada masa saya jawab nanti. Okay, sampai jumpa lagi.